Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama meneruskan lagi perbincangan kita. Dan hari ini saya sedu ni sedu cakap pun nak besar, dah besar dah ni, tambah besar lagi, nayak kat tu kan, dia punca apa ya, sedu kan. Orang kata yang tak cukup, tapi nayak banyak dah. Ada orang kata angin kan, ada orang kata nak besar mana. Nak tinggi lagi lah. Sekejap saya ada rakaman Kak Ekim nak rakam macam mana atau rakaman esok dengar suara saya. Oh, kata apa Ustaz ni. Tu demai lah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tengok perbincangan kita, insya-Allah kita sampai muka surat 298 atau 297, hukum jenazah. Kalau muka surat sinilah kita masuk tentang hukum hakam jenazah. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ketahuilah semua manusia disunatkan supaya banyak mengingati mati kerana Rasulullah bersabda, akthiru min zikri hadhimil ladzat, perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, yakni yang memutuskan dengan segera, iaitu mati. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Nabi suruh kita banyak ingat mati. Sebab ingat mati ini kita akan membuat persiapan sebaik mungkin untuk hari selepas mati. Nampak? Hukum jenazah. Hukum jenazah. Dia tajuk lah tu, tajuk lah sekali. Tajuk hukum jenazah, tajuk lah sekali. Lain. Nah, muka surat tak sama tu. Tapi tajuk tu muka surat apa tu? Hukum jenazah. Itu jilid berapa kat Fitrah? Jilid 1. Tu jilid apa? 1 lah. 1. Buka bagi hukum jenazah. Hukum jenazah. Tajuk last sekali. Nampak? Tajuk last sekali. Tak jumpa tajuk last sekali. Mana tengok? Macam mana cari muka surat tak jumpa ni? Ni dia gabung semua ni. Dia gabung semua tajuk. Jadi kita kena tengok kat mana. Ni hukum jenazah last sekali. Senang yang saya cari. Muka surat 321. 321. Hukum jenazah. Dah kita baca dah sini. Muka surat 1 lagi, 322. Tindakan selepas kematian seorang Muslim.
Situ. Sebelum tu kita baca dah ni. Tindakan muka surat sebelah dia. Satu lagi. Tindakan selepas kematian seorang Muslim. Apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Apabila seorang itu mati dan rohnya telah keluar, maka sunat melakukan beberapa perkara berikut. Benda-benda yang kita nak buat bila mana seseorang itu meninggal dunia. Perkara pertama, sebab kadang-kadang waktu itu tak ada orang lagi. Tok Imam pun tak ada lagi. Mati mengejut. Ramai hari ni mati mengejut. Kejut-kejut tidur, dah tak bangun dah. Rupanya meninggal. Ataupun duk makan, sekali makan-makan sembang-sembang, makan cucuk pisang kan. Goreng pisang kan. Bukan goreng pisang, pisang goreng. Ya, goreng pisang perbuatan menggoreng. Duk makan pisang goreng tu, minum air, tiba-tiba surat nafas. Surat-surat, meninggal. Bila meninggal tu, apa benda yang kita nak buat? Sementara nak pergi Tok Imam, sementara nak panggil dia orang tu pun nak datang lambat juga tu kan. So, apa benda kita nak buat pangkat awal? Ini diterang kepada kita. Yang pertama, memejamkan kedua-dua matanya. Tutup mata. Jangan biar tu buka. Tak kadang-kadang mati dia tengok ke atas. Dia buka. Kalau kita tak pejamkan mata dia, main setengah jam, sejam tak duduk celak tu. Tutup, tak mau pergi dah. Dia kerah dah. Sebab tu orang tua-tua dulu bila tak boleh buat apa dah, dia buh siling. Dia tolak tutup mata, dia buh siling. Tolak keluar mata, buh siling. Sebab apa? Leberat sian. Dia tak buka. Tapi orang kata ni amalan apa ni? Ni duk tarik duit ke apa? Lagi orang confuse. Mereka tengok siling kan. Sebab itu nak settle masa mula-mula meninggal tu, tengok kita pun tutup mata dia. Yang kedua, mengikat kedua-dua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka. Ikat dengan kain, pasal kalau kita biar mulut akan terbuka. Nak ikat kain apa? Terpulang kain apa? Percah kain ke, kain batik ke, kain pelikat ke. Ikatlah apa-apa. Ambil pendek, potong sian, ikat. Dah kita ikat ke atas. Kerap. Kita tak ikat ke bawah. Kerap. Pasal apa? Kita ikat, kita akan simpul ke atas. Betul? Tengok mati tak? Kita tak ikat, simpul ke bawah. Dah. Sebab apa? Sebab apa? Tak tahu. Nak bezakan orang mati dengan hidup. Ikat ke bawah ni orang pakai tudung. Ikat ke atas ni. Ada tak orang perempuan ikat ke atas? Orang lari ya. Mati. Tak pergi beza orang hidup dengan orang mati. Baik. Ketika Nabi SAW masuk menemui Abi Salamah, dia berada dalam keadaan matanya terbuka. Lalu baginda menutupnya. Itu sunnah. Nabi SAW tutup mata. Baik. Yang kedua, melembutkan tulang-tulang sendi dan dikembalikan setiap sendi ke tempatnya. Ini dilakukan dengan melembutkan lengan bawahnya, kemudian dilakukan perkara yang sama kepada lengan atasnya, begitu juga dilakukan kepada kaki dan anggota lain. Mana ni lengan-lengan ni lembut sikit. Minyak tak apa. Sendi-sendi ni sapu minyak. Bagi lembut sikit. Kan? Lepas tu kita kiamkan dia. Kiamkan dia. Begitu. Kalau kita biar lama, dekah, nak tarik, payahlah. Kan? Payahlah. Jadi masa baru mati tu lembut-lembut aja. Ni. Sendi-sendi ni bagi lembut, urut-urut sikit, berminyak sikit, semua kan? Kaki, tangan, kemudian kiamkan dia. Itu. Kemudian meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tak kembung, ia akan memburukkan pemandangan. Juga disunatkan seluruh tubuhnya ditutup dengan kain nipis. Maknanya perut ni tak sesuatu. Baik, pasal orang tak sekarang. Sebab sekarang ni orang bekung. Boleh tak? Bekung. Dia bekung, dia erat kat perut ni, perut kempis. Dia tolak tak boleh. Dia tujuannya apa? Perut tak kembung. Jadi, kalau perut tak kembung, kita taklah apa-apa berat kan. Supaya, begitu. Tapi sekarang ni, orang dah ikat buat macam bekung tu kat perut ni. Jadi diikat tekan perut, tak kembung. Boleh juga. Mana-mana boleh. Asalkan tak nak bagi kembung perut nampak uduh. Nampak tu dia sebab dia akan naik. Nampak macam busung tu kan. Nampak tak elok. Sunat ditanggalkan semua pakaiannya kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya.
Maknanya pakaian yang dia pakai tu buang, ganti dengan satu pakaian semua. Kalau orang kita dia buah apa? Batik lepas. Tutup. Sunat ditanggalkan semua pakaian kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya dan dia diletakkan di atas katil dan seumpamanya lebih tinggi daripada lantai serta dihadapkannya ke arah kiblat sebagaimana dilakukan ketika dia datangi maut. Ini adalah dilakukan oleh mahramnya yang paling baik dengannya. Duduk atas katil, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dia macam mana? Kata kiblat sana, kaki dia mengarah ke sana, kepala dia naik sikit. Macam semayang kan. Gitu. Menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat. Kepala menghadap lah. Begitu. Tak atas katil ke, tak atas sesuatu. Kita kadang-kadang bila orang mati ni, kita tak masa tu lah nak pulun baca Yasin apa semua. Kemudianlah urus jenazah dulu. Urus jenazah dulu. Kan? Ni kadang-kadang dia jadi adat. Apa depa ni mati tak baca Yasin langsung. Jahil sungguh. Amboi jahil. Dia mengaji tak mau. Kewajipan jenazah adalah mensegerakan perkebumian. Nak baca Yasin, nak baca apa-apa tu. Kecuali kalau lah jenazah tu dah semua, tak ada apa tunggu orang, tak tahu apa nak baca. Baca lah. Kan? Jadi kalau kot lain tuan-tuan. Baik. Itu benda-benda asas. Benda-benda asas yang perlu dilakukan oleh waris ketika mana nak bila baru meninggal ni kan. Sebab orang hari ni meninggal cepat. Di Bukit Merah tu, di Bukit Gantang kan. Minggu lepas kan Harun Salim Bacik meninggal kan. Seminggu sebelum tu ada Dr. UKM meninggal di situ juga. Kan? Dia mai tiba-tiba macam tu. Mai tiba-tiba. Dicek-cek doktor memang jantung lah. Biasanya macam tu, 2 sumbat. Dalam keadaan dia pergi seminar, balik seminar, berhenti sekejap itu nak berminyak, tiba-tiba dia sesak nafas. Dia panggil nama isteri dia. Jadi dia orang ni ambil telefon isteri dia. Telefon isteri dia, saya tak tahu nak buat apa kan. Jadi dia kata okey, dia pakai hantar ke hospital berdekat Surat Taiping. Hantar hospital. Ini pun ambil kenderaan pergi tak ada lah, meninggal lah. Begitu cepat kematian tu. Jadi kalau hospital tak apalah, mereka akan uruskan hospital. Jaga untuk mata, dia ketua mereka lah tu. Tapi kalau berlaku di rumah, contohnya, tak dalam hospital. Ataupun hospital pun suruh balik. Kan? So kata-kata, pulang. Kena balik, boleh buat balik. Maknanya hospital dah sedar. Itu dia buat apa dah? Kan? Dia serah balik pada waris buat balik. Waris buat balik tu tunggu lah. Tak lagi bila mati je, buat macam ni. Jangan biarkan dia lama nak tegah. Itu tanggungjawab kita. Waris yang terdekat. Itu kadang-kadang kena mengaji kat benda ni. Tak mengaji tak tahu apa. Tengok. Tak tahu nak buat apa. Tengok saja. Lama-lama, huduh jadi jenazah pak dia. Kan? Baik. Ya. Dia tidak ditetapkan satu-satu benda, tapi benda berat. Selalunya orang tak letak rasa ni, orang bekong. Kalau dulu orang tak apa. Kadang dulu dia letak gunting yang berat tu. Gunting besi. Kan? Jadi bahaya. Gunting bahaya. Budak-budak main. Kan? Ambillah buku Yellow Pages kan? Ada lagi buku Yellow Pages? Buku telefon tebal kan? Itu bukan, kalau Quran tu salah lagi apa? Dulu tak gunting. Tapi bukan gunting plastik. Besar, berat tu. Ada, memang tak perut. Tapi zaman sekarang kita takut juga budak-budak tengok dia main gunting naya kan. Benda tu tajam. Tak, tu kata dia tidak dispesifikkan satu benda mengikut keadaan kita, uruf kita, apa benda yang sesuai. Kan? Kalau tak buku boleh tak buku. Tapi buku ni tengok buku lah. Macam sebab Yellow Pages okey lah. Orang gelap pula kan. Payah pula. Letaklah apa pun. Cuma teknik yang sekarang ni saya sebut tadi, dia bekong Dia bekong. Bila bekong tak apa lah. Mana dia serupa macam tak benda berat lah. Sebab dia rak, dia tarik perut kita. Dia tak
Macam orang ni lah, orang nak dayut ni, nak pergi kurus kan, pakai apa tu? Bekong lah. Kroset tu. Cik, nampak elok dia tarik kan. Buka-buka, tu dia. Dia main pula original punya. Bit tu saya pakai kan. Baik. Baik. Teh gak ni sedu ni. Dia apa? Dia ganggu apa? Saya jarang-jarang sedu ni. Dalam taman nak silap makan ke apa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok kewajipan terhadap mayat. Apa kewajipannya? Disunatkan supaya segera menguruskannya, iaitu memandi, mengkafan, sembahyang dan ke bumi. Jadi 4 perkara ini merupakan fardu kifayah, wajib kepada orang hidup, kepada orang mati. 4 perkara ini. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Kalau kita tak buat salah satu benda-benda ni, 4 ni kita tak buat, semua masyarakat itu berdosa. Kerana tidak melaksanakan fardu kifayah. Jadi, yang pertama memandikan. Terdapat 2 cara mandi. Yang pertama, cara yang paling minimum. Yang memberi makna mencapai maksud mandi dan terlepas dari dosa. Caranya, dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya, kemudian diratakan air seluruh tubuh. Dia paling minimum cara mandi ni macam mandi wajib. Mandi wajib nak merata air tubuh kan. Dibuang najis dulu, buang najis. Badan tak najis, kemudian ratakan air seluruh tubuh. Selesai. Itu cara yang paling minimum. Cara ni lakukan oleh siapa? Saudi. Pasal apa? Ramai sangat. Orang mati kan ramai. Tiap-tiap kali waktu ada kita sembahyang mayat. Kalau kita pergi Mekah, tiap-tiap waktu as-salatu 'alal amwat. Dia panggil lah kan. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Tiap-tiap waktu. Maknanya ramai meninggal. So dia mandi macam mana? Kau nak mandi macam kita satu ambil elok berjam tak habis. Lah kali pamit paip, jurui rata habis. Balut. Lak kapan. Gitu je. Itu paling minimum. Paling minimum. Cara kedua, cara yang sempurna. Ikut sunnah Nabi yang cara sempurna lah. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi seperti papan atau seumpamanya. Auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya. Kalau pakai keplekat lelaki kan, tarik keplekat, tutup lutut, tutup antara lutut dan pusat. Okeylah. Kemudian tak tempat tinggi. Hari ni mana-mana surau masjid dia ada tempat mandi dia. Kalau zaman-zaman dulu tak ada, dia carilah. Kadang-kadang dia pangku. Dia pegang. 2-3 orang pegang. Dulu lah ni dah ada tempat mandi tu, tak ada tu. Kemudian orang yang mandikan dalam menduduknya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang, kepala disandar ke tangan kanan, kemudian tangan kiri menekan perut mayat dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada di dalamnya. Kemudian dia pakai sarung tangan dan membasuh kedua-dua kemaluannya. Kemudian mulut dan kedua lubang hidung dibersihkan dengan hati-hati supaya air meratainya. Kemudian dia ambil wuduk untuknya sebagai orang hidup berwuduk. Baik. Dia buat macam mana? Baring ni, dia angkat sikit badan. Angkat sikit badan, pakai sarung tangan lah, sarung tangan. Dia angkat sikit badan, dia tekan perut. Kalau ada orang tampung tangan, seorang tekan belah kanan, tekan perut, ambil air satu lagi, jurui. Tekan perut supaya najis-najis yang ada keluar. Tekan perut kan. Tekan perut. Jadi percik air. Habis. Percik air habis. Keluar najis. Tekan lagi, keluar. Tekan lagi, keluar. Baru ni saya baca ada satu pengalaman orang mandi jenazah. Tekan sini, najis keluar ke mulut. Ini jenis kes pelik sikit lah. Mandi dia ada masalah. Allah nak tunjukkan. Bukan sekat najis keluar mulut. Dengar ulat. Busuk ya amat. Busuk ya amat katanya. Kan? Masa nak ke bumi tu, ayak naik. Ayak hitam. Banyak. Tempat tu bukan waktu hujan apa semua. Ayak ada dalam tu. Kan? Sampai ke bumi pun tekan-tekan dia mendap. Tekan-tekan dia mendap. Ini kes-kes tertentu lah. Sebab tu orang yang mandi jenazah nak kena sabak, kena mana. Sebab dia benda aib. Kan? Okey, hak biasanya tekan ni dia keluar lah maluan kan. Tekan-tekan, jurut. Lepas tu tangan kiri ni
Basuh lah. Malam basuh, pakai sarung tangan. Okey. Kemudian macam mandi wajib lah. Kan? Basuh dulu semua kan. Buang najis semua, basuh semua. Kemudian tengok mulut, basuh mulut. Ni mulut dia, hidung sikit. Cuci sikit. Kemudian dia ambil uduk. Ambil uduk. Macam mandi wajib betul. Cara dia. Lepas tu ambil uduk. Okey. Lepas pada tu, kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun atau seumpamanya yang bersih. Boleh ambil sabun, lotion ke apa kan. Baby lotion boleh, tak salah. Basuh kepala, basuh muka apa semua. Kemudian rambutnya disikat kalau dia punya rambut. Kalau botak tak payahlah. Sekiranya ada yang tercabut, maka dikembalikan untuk dikemumikan bersama-sama. Yang keempat, dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan bermula dengan anggota selepas muka bahagian hadapan dan bahagian kiri. Juga bermula dengan anggota selepas mukanya. Kemudian bahagian kanan bermula dengan bahagian tengkuknya, bahagian belakang dan sebelah kiri juga bermula dengan anggota selepas tengkuknya. Dengan itu semua badannya diratakan dengan air. Maknanya gini, kita ambil basuh depan. Kemudian kita iringkan dia supaya kita basuh sampai ke belakang. Bagi apa orang kata? Mengiring macam nak tidur kan. Mengiring belah ni, basuh semua ni. Atau mengiring belah ni pula, basuh sampai situ. Okey. Kemudian itu adalah mandi yang pertama. Air mutlak. Disunatkan supaya mandi seumat itu diulangi sehingga 3 kali. Sekali tu dah cukup dah. Tapi sunat macam kita ambil wuduk lah kan. 3 kali. Buat lagu tu juga 3 kali. Pada mandi yang terakhir, yang ketiga, hendaklah dicampur sedikit dengan air kapur sekiranya mayat tak berada dalam keadaan berihram. Kapur barus. Mandi yang ketiga tu bubuh campur dengan air kapur barus. Yap. Dan juga kapur barus ni baik untuk macam mengawet sikitlah. Kan? Dan dia bau. Sebab tu orang ihram tak boleh pakai. Orang ihram tak boleh mandi dengan kapur barus sebab dia berada dalam keadaan ihram, tidak boleh berwangi-wangian. Jadi kapur barus tu wangi. Dia berwangian, maka orang ihram tak boleh. Orang selain ihram boleh. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah, katanya Rasulullah masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat untuk anak perempuan baginda. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu. Jika kamu melihat dia perlu lakukan sebanyak itu dengan air dan air bidara. Dan jadikan mandi yang akhir itu dengan air bercampur kapur atau sedikit udara kapur dan mulakan dengan bahagian kanan yang ada tempat-tempat wuduk daripadanya. Jadi air itu kita campur dengan air bidara dan juga air kapur. So buat 3 air mutlak, air bidara, air kapur barus. Mulai mutlak, bilah dengan bidara, bilah dengan kapur barus. Okey. Daun bidara. Bidara. Pokok bidara daunnya. Tahu tak tahu? Tak tahu bidara? Dia pokok dia ada duri-duri sikit. Duri-duri sikit daun. Lah bila tanyalah kat UPM dah. Payah nak beritahu macam mana tunjuk nak gambarkan macam mana. Tak reti nak gambarkan. Dekat UPM tuan-tuan, mai UPM, masjid UPM, sebelah dia besar pokok bidara. Siapa nak ambil lah daunnya. Buah dia saya tak tahu, tak nak makan. Saya tengok tak nampak pada buah, tak tahu. Tak tahu. Jadi mayat apa? Daun bidara ni juga biasanya orang guna untuk ubat sihir. Pengamal-pengamal perubatan Islam, kalau kes-kes yang melibatkan sihir, dia akan guna daun bidara. Kalau kes-kes melibatkan, kalau kita pergi berubat dengan perubatan Islam lah, tengok-tengok dia guna daun bidara. Walaupun dia tak kata apa, dia kata tak apa, kita berubatlah insya-Allah. Tak apa, insya-Allah kita berubat. Dia guna daun bidara. Tanda lah tu, maknanya ada sihir. Sebab itu antara petuanya. Tu dia, mai lagi. Tak cukup jam ni kan. Benak
Okey. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, sekiranya mayat tersebut berada dalam ihram, dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampur dengan kapur dan bahan yang menyebar wangi yang disebut tadi kan. Kalau orang ihram tak boleh lah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata seorang lelaki dalam keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah. Lalu tengkuknya dipijak, lelaki tersebut mati. Dia naik unta, macam mana tu unta tu mengamuk, jatuh, pijak. Tengkuk perak patah, mati. Dalam keadaan ihram. Ketika itu kami berada bersama Rasulullah. Baginda bersabda, mandikan dia dengan air bidara dan kafankannya dengan 2 pakaian kain. Jangan sentuhkan, yakni meletakkan kepadanya dengan wangi-wangian, dan jangan kamu tutup kepalanya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat antara sesama lain, dan riwayat lain dalam keadaan mengucap talbiyah. Baik. Daun bidara tak apa, sebab daun bidara dia tak wangi. Kalau tuan-tuan tahu daun bidara ni memang dia tak wangi. Dia bau apa lah, tak bau apa rasa. Daun bidara. Kita ramai tu masuk dalam air kan. Lepas tu dia kadang-kadang orang panggil mandi 9. Ayak 9 dia panggil. Ayak 9 tu apa dia? Yang mutlak 3 kali, ayak bidara 3 kali, ayak kapur barus 3 kali. Mayat lelaki wajib dimandi oleh orang lelaki, dan mayat perempuan wajib dimandi oleh orang perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi. Walau bagaimanapun suami boleh mandikan isterinya, dan sebaliknya begitulah isteri boleh mandi suaminya. Sekiranya tak terdapat orang yang akan memandikan mayat perempuan kecuali lelaki ajnabi atau sebaliknya, maka gugur kewajipan mandi dan digantikan dengan tayamum. Kadang-kadang kita tengok ni mayat tu laki-laki atau mayat perempuan. Ya ada semua laki-laki, perempuan tak ada. Maka tak boleh mandi, kena tayamum. Sebab laki-laki tak boleh mandikan perempuan, begitu juga perempuan tak boleh mandikan laki-laki. Ganti terus tayamum. Kecuali suami isteri saja yang dibenarkan. Ketahuilah tujuan memandikan mayat disyariatkan ialah untuk memulia dan membersihkannya. Oleh itu mandi diwajibkan untuk setiap umat Islam yang mati kecuali mereka yang syahid di medan jihad, sebagaimana yang anda ketahui. Dia kata dalam orang mati syahid saja yang tak perlu mandi kan. Dan dia semua mandi. Dan disunatkan kepada orang mandi mayat, lepas dia mandi mayat, dia balik mandi. Macam mana nak hilang badi? Badi tu badi. Bukan baldi. Baldi tak hilang lah guna. Badi mayat. Badi ni kadang-kadang dia kacau, tambah-tambah dia tak nak bagi. Setan kacau. Kita sepanjang mandi tu kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah, atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah sepanjang mandi tu. Itu adalah cara untuk kita menghilangkan badi. Dia tak mai kita baca bismillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Saya dulu pernah buat pengurusan jenazah di TV Hijrah. Saya langsung dalam rancangan Assalamualaikum setiap pagi Jumaat sebanyak 12 siri. Daripada molek sampai mati. Daripada mati lah. Daripada molek mati sampai dikebumikan. Bukan daripada molek mati sampai dikebumikan. Masa kebumi tu kita pergi kubur. Kubur di Bangi ya. Kepada mai Bangi. Masuk kubur, masuk mayat. Tapi mayat tu dah tak ada, orang mayat tak ada. Kita pakai bantai lah, bantai. Balut jadi macam mayat sungguh. Kan? Masuk. Tapi liang tu dah korek dah. Dah korek. Jadi 12 episod waktu tu live tentang ni lah. Tentang pengurusan jenazah. Baik. Yang kedua mengkapankan. Habis mandi, kapan. Tapi kena ingat, sebelum mandi kain kapan kena ready dah. Jangan lepas mandi baru nak buka kain kapan, baru nak potong kain kapan. Sejuk lah kawan tu, duduk gede-gede kan. Lepas mandi macam kita pun kalau lepas mandi, sejuk lah.
Walaupun dia mayat dah, tapi kena hormatlah jenazah kan. Sekurang-kurang cara mengkafan yang dituntut ialah mayat dibalut dengan selai kain yang menutup seluruh badan dan kepalanya. Sekiranya dia tak berada dalam ihram, yang diwajibkan adalah pakaian yang menutup aurat. Yang paling simple kafan ni mana? Kain yang bertutup semua sekali. Kepala ambil kaki. Kecuali orang yang tak ihram. Cara sempurna, kalau mayat itu laki-laki, dikapan dengan 3 kain putih. Setiap satu berukuran dengan kadar panjang mayat dan lebarnya kira-kira boleh membalut seluruh badannya. Ataupun kita panggil bidang 60. Kalau perempuan bidang 45. Tak kecil kan. Laki-laki bidang 45 tak lepas. Kena bidang 60. Pergi kedai beli kain tu, dia tahu lah, main bidang 60. Mayat tu, kalau ukur mayat, kalau orang tak biasa lagi, kalau orang dah expert dia tengok tahu dah. Dia tengok tahu dah. Tapi orang tak expert. Macam kita tak expert kan. Dia tengok mayat tu, kita lebihkan. Habis ikat. Lebihkan kepala, lebihkan kaki. Kemudian, makruh dikapankan dengan selain kain putih. Kena pakai kain putih. Kalau kain putih tak ada, baru boleh kain lain. Merah ke, biru ke, hijau ke. Tapi biasanya boleh kain putih. Ada banyak kan. So makruh dengan kain lain. Juga makruh dikapankan dengan sesuatu yang menyerupai baju kemeja atau menutup kepala dengan sesuatu yang menyerupai serban. Ini orang kita buat. Buat baju dengan buat serban. Makruh tuan-tuan. Tak dapat pahala. Buat apa-apa. Saya heran kadang-kadang khusus jenazah ni siap orang bagi tahu kalau tak kerti buat baju mayat tak boleh buat khusus jenazah. Nak buat apa benda makruh. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah dikafankan dengan 3 helai kain kapas yang putih, tidak ada padanya baju dan tidak ada sorban. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada baju, tak ada sorban. Ini kita pandai-pandai bagi pakai sorban dengan baju. Sedangkan semua hidup tengah pakai sorban. Kan? Bagi dia pakai sorban buat apa? Tak kena guna langsung. At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih, sesungguhnya ia adalah antara sebaik-baik pakaian kamu, dan kapallah dengannya orang yang mati di kalangan kamu. Sekiranya mayat tersebut perempuan, sunat dikapankan dengan 5 helai kain putih, iaitu selai kain sarung yang menutup daripada pusat hingga ke badannya yang paling bawah, selai kain yang menutup kepalanya, selai baju yang menutup daripada atas badannya hingga kurang sikit dari kain sarung, dan 2 helai kain yang balut ke seluruh badan. Perempuan ni 5 helai, iaitu yang pertama apa? Kain sarung yang tutup daripada pusat ke bawah, benda kain yang tutup kepala macam tudung kan. Kemudian pakai baju yang tutup semua sekali. Kemudian baru balut dengan 2 helai. Itu kata 5 lah. Bagi perempuan khusus. Nabi telah memerintahkan supaya anak perempuan baginda Ummu Kalsum dikapalkan dengan keadaan sedemikian. Baik. Ini sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan ihram. Sekiranya mayat berada dalam keadaan ihram, maka wajib dibukanya kepala mayat. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan tadi, kena pijak unta tu kan. Wajib menggunakan kain kapan daripada jenis yang diharuskan bagi mayat memakainya sekiranya hidup. Oleh itu, tidak boleh dikapankan mayat lelaki dengan kain sutera. Sepatutnya kapas yang di atasnya diletakkan sejenis ubat atau kapur diletakkan pada bahagian-bahagian mayat yang berlubang dan anggota-anggota sujud. Kain-kain kapan yang balutnya sepatutnya diikat dengan perca kain, kemudian dibuka kembali ketika dalam kubur. Baik, biasalah kalau kita buat khusus jenazah, kita akan tunjuk semua tu macam mana cara untuk kapan, ikat, dan juga kapas kena ada. Kapas atas dia berkapas. Tabur kau barus, tabur cendana sikit. Lepas tu balut kapas. Tu baru balut dah. Kalau lah jenazah yang jenis darah keluar tak berhenti, darah tak berhenti, kita letak satu lagi plastik, leperan plastik. Apa tujuan plastik tu? Supaya dia tak tembus.
Kalau tidak, bayangkan tuan-tuan, kain kapan merah kan. Kain kapan tu dapat merah ya darah. So tentu benda yang tak seronok, tak sesuai lah. Bila buah plastik sebelum tu darah tadi yang keluar tak berhenti tadi sebab tak tahu buat apa dah, memang tak berhenti kan. Macam orang sakit ke accident ke apa ke yang darah mengalir terus. Dah mandi pun mengalir juga. Takkan nak tunggu lagi kan. Jadi maknanya buah plastik sebelum dikapankan. Jadi darah tu takkan tembus. Itu cara dia. Baik. Yang ketiga salat kita sambung tih tu. Nak buka soalan tuan-tuan pula. Bagi saya rehat sikit dia punya sedu ni. Ada tak putar-putar bagus punya tak? Petua menghilangkan sedu ke tak? Minum ayak untuk hidung. Telan ayak. Nak kali ya? No, mai lagi? Ha? Okey, kita buka soalan. Ada soalan? Silakan, ada soalan ya. Apa dia? Wuduk mayat dah. Dia ambil wuduk je. Dia satu lagi, bila habis mandi tu boleh juga last dia kita ambil wuduk. Ambil wuduk awal, dah ambil wuduk last. Ambil wuduk, kita naik wuduk tu dia. Boleh, tapi kalau balut pun dia keluar je. Dia keluar. Lepas tu kita sebut plastik tadi. Boleh balut dulu. Tapi balut pun dia akan keluar kan. Keluar dia merah. Kalau kena kain kapan, memang merah lah kain kapan tu. Jadi bila buah plastik, dia tak akan kena kain kapan. Kan? Potong plastik yang basah kain kapan juga kan. Dia tak kena kain kapan. Duduk kat situ. Dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi cuma kita nak bergelok. Nak bergelok aja. Kalau dia keluar pun tak apa. Merah pun tak apa. Tapi tak elok lah. Merah penuh ni apa ni kan. Orang tengok black kan. Jadi maknanya itu bubuh tu dengan keadaan dia nak jadi normal biasa. Buat macam mana darah tak berhenti. Tak fitnah orang kata mayat ni teruknya. Dia macam orang kata Allah nak tunjuk kan. Orang kita pantang pelik sikit Allah nak tunjuk dia ni. Darah dia nak darah tu memang tak berhenti. Memang macam tu. Jadi dia kena tutup macam tu. Tutup dengan plastik tu supaya tak timbul isu, tak timbul fitnah. Ada soalan? Ya. Fadilat tak ada fadilat apa. Cuma para ulama kata sunat lepas kita mandi jenazah, kita mandi. Kita pula sebab kadang-kadang dia punya hikmah dia adalah jenazah ni kekotoran. Kotor, buang najis, tiol, apa semua. Jadi bila kekotoran, Islam nak bersih. Jadi kita membersihkan pula badan kita. Itu. Bukan wajib dah, tapi lebih kepada hikmah dia untuk membersihkan diri daripada kekotoran selepas kita mandi jenazah. Ada mungkin tapi tak, dia lebih pada kebersihan. Dia lebih bersih. Badi doa. Badi biasa main sekali dua ya, baru tak main. Sebab dia ganggu tak bagi kan, benda baik ni kan. Benda urus jenazah benda baik. Tapi bila main begitu orang tak berani, okey ya, maknanya setan seronok. Dia berjaya untuk mengelakkan manusia daripada melakukan fardu kifayah. Ya lain. Dia panduan untuk kubur ni adalah dikorek sekadar tidak boleh dibongkar oleh binatang buas. Itu asas dia. Dia sebenarnya dalam syarak dia tak beritahu panjang-panjang mana. Dia beritahu korek sekadar binatang buas nak korek tak boleh. Kalau zaman dulu kan binatang buas main corok jumpa orang lari kan.
Jadi itulah yang kita buat pada hari ini tu berdasarkan uruf kita lah. Biasanya tinggi situ itu angkat tangan. Lubang tu tangan. Terus tu kata lebih kurang 6 kaki tu. Ya. Mak perempuan dalam sikit. Pada lelaki-lelaki. Tapi apapun dia kaedah asas dia yang itulah. Supaya tidak boleh dikorek sebagainya. Jadi kebiasaan untuk apa kedalaman tu 6 kaki lah. Masa yang kita buat semua 6 kaki lah. Ya, 6 ke 7 kaki gitu lah. 6 atau 6 7 3. Lemak le 3. Itu kebiasaan. Tapi bukanlah satu kewajipan mesti begitu tak? Jalan. Tak semestinya. Cuma setengah ulama berpandangan supaya di dalam sikit perempuan sebab dia kehormatan wanita. Sebab zaman dulu ada orang korek. Hak comel sikit tu dia berkorek. Jangan main tu. Ada orang ni bukan dikira ada orang hidup, orang mati pun cari lah. Kan? Jadi itu. Sebab tu kehormatan wanita lebih dijagalah, Baik. Kalau jenazah, dia sebenarnya tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Belah kanan lelaki, belah kanan perempuan belah kanan. Cuma ada pandangan. Ini bukanlah hadis lah, pandangan. Oleh para ulama. Di mana lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Kan? Itu pun ada dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Saya dulu pernah menulis tentang jenazah ni. Saya buat buku teks. Buku form 3 dah belajar dah. Saya cari isu tu sebenarnya. Saya cari tak jumpa. Kebanyakan kitab semua dia kata sama. Sama. Cari jumpa dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, mana ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Tak bagi beza lelaki belah kanan, perempuan belah kiri kan. Betul ya? Salah satu lah. Kan? Jadi itu, tapi mana pun tak apalah. Benda tu bukan adalah hadis suruh buat gitu pun. Cuma kita kadang nak bagi beza. Tapi letak belah kanan belakang pun tak apa. No problem. Ya. Kalau anak dengan mak macam mana? Pun tak boleh kalau anak lelaki. Dia bantu saja. Anak lelaki tak boleh mandi mak. Tak boleh. Dia bantu saja. Sebab dia melibatkan nak basuh benda-benda dalaman ni tak boleh, dia kena perempuan juga. Anak perempuan, contoh kalau anak belakang kan. Anak perempuan basuh barang sulit semua kan. Anak lelaki tolong jurus ya. Boleh lah. Pembantu dia terbantu kan. Jurus apa semua ni. Tapi nak basuh bahagian dalaman tu anak perempuan. Ya. Ini budaya yang tak sihat. Budaya yang tak sihat. Budaya yang tak sihat. Sebab apa? Sebab sampai keadaan orang dikira dari sudut siapa yang bagi lebih, ramailah orang semayang. Hak tu jenis semayang tak ikhlas. Semayang tak ikhlas, tak pahala. Kan? Tambah-tambah orang susah lagi kesian. Maka dengan sebab itu nak semayang, mailah tempat semayang. Begitu je. Itu kita punya semangat kita yang tak akhir untuk dia. Itu je. So, saya kata itu budaya kita, adat yang tak sihat, perlu diberhentikan. Kalau mari kita buat apa? Boleh. Ambil boleh dalam tabung masjid. Okey lah. Tapi kita duduk tunggu bila dapat ni. Ada orang menjadi sumber pendapatan. Kan? Kadang-kadang dia buat kenal pun mayat. Ni kulit mayat. Okey. Mai berapa mana tu? Satu kereta bayar minyak kereta pula kontur apa semua dah. Apa ni? Dia tak kenal pun mayat pun tak ikhlas. Dia tak kenal. Memang dia tak kenal lah. Mungkin dia ambil yang sekolah tasir tu. Kalau latih dia orang tak apa. Latih orang sebenarnya jenazah kan.
Tapi maknanya bab budaya bagi duit tu, takut dia membebankan. Trend. Sampai dalam keadaan orang tension. Kalau orang hak tak ada duit tension, macam mana? Orang buat buat. Isu lah, berfitnah. Ini kata budaya tak sihat saya kata tu. Budaya yang tak sihat. Yang akhirnya jadi membebankan. Kan? Lepas tu tak perlulah. Nak bagi juga, bagilah pada tahfiz tu sendiri. Kan? Nak tolong tahfiz juga bagi lain lah, bukan kata mayat tu. Baiklah soalan. Dah dah Itu pun dah tak tamat. Dan sekali lagi saya umumkan hari tu kok tak sempat, siapa yang tak sempat untuk mendapatkan buku ni, boleh dapatkan di belakang tu. Buku Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan juga buku Stress. RM15 satu, 2, RM30. Sign penulis free. Okey, sekali lagi itu tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah pemaaf sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.